kaum di negara kita. Situasi tersebut membimbangkan Tunku Abdul Rahman dan pemimpin UMNO. Pemasukan Sarawak dan Sabah dapat menyeimbangkan komposisi antara kaum tersebut. Mempercepat kemerdekaan. British berpendapat bahawa pembentukan Malaysia boleh merealisasikan rancangan dekolonisasi. Selain itu, kemerdekaan wilayah Borneo, Sarawak dan Sabah juga dapat disegerakan. Okey, pause kejap. Okey, tadi cikgu dah terangkan keselamatan. Okey, macam Syahira terang tadi, okey nampak ancaman komunis di Singapura. Sebab apa? Sebab kita takut kita akan tergugat dengan ancaman komunis. Okey, kemudian Singapura pula menjadi pusat kegiatan komunis. Lepas tu takut bertambah kuat. Kemudian perkembangan di Sarawak juga. Okey, jadi komunis tu dia mengancam CCO. Ancaman komunis oleh Clandestine Communist Organisation. Maksudnya organisation tu yang mengancam di Sarawak. Jadi British harap dengan penyertaan Sarawak ni kita dapat bantulah. Kita dapat nyahkan komunis di Sarawak. Kemudian kita nak seimbangkan komposisi penduduk. Sebab apa? Sebab kemasukan Singapura akan menunjukkan ketidakseimbangan. Dia kata. Jadi cerita tersebut membimbangkan Tunku Abdul Rahman dan pemimpin UMNO. Jadi mula-mula dia nak joinkan Singapura je. Lepas tu timbul masukkan Sabah dan Sarawak sebab kita dapat seimbangkan komposisi antara kaum pula. Sebab Sabah Sarawak ada Bumiputera. Okey, kalau Singapura ramai apa? Singapura ramai apa? Cina. Ramai Cina. Jadi dia punya penduduk 90% Cina. Jadi bila diorang masuk, dia akan menggugat komposisi penduduk. Komposisi tu apa maksudnya? Bilangan. Komposisi tu bilangan penduduk. Okey, senang. Nampak gah kan? Komposisi. Maksudnya bilangan lah lebih kurang. Okey. Kemudian, okey, sambung. Percepatkan kemerdekaan dah. Okey, merealisasikan rancangan dekolonisasi. Okey, nanti saya dah terang apa maksud dekolonisasi. Sambung. Pembangunan wilayah. Penggabungan negeri-negeri lain untuk membentuk Malaysia bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepat dalam pelbagai bidang pembangunan. Hal tersebut boleh meningkatkan taraf hidup pribumi dalam aspek infrastruktur, sosial dan ekonomi dengan lebih seimbang. Maksud dekolonisasi tu proses dalam ke arah berkerajaan sendiri. Okey, betul. Okey, so kamu ingat kalau kolonisasi maksudnya penjajahan. Sama juga maksud dengan imperialisme, memperluaskan jajahan. Jadi kalau D dekat depan dalam bahasa Inggeris kan, bahasa Melayu kan banyak menggunakan bahasa Inggeris lah, bahasa Malaysia, bahasa serumpun. Okey, jadi D kat depan bermaksud tidak, kan? Tidak atau apa? Bukan. Okey, jadi dekolonisasi bermaksud kita nak hilangkan penjajahan dekat negara kita. Lepas tu membentuk kerajaan sendiri. Itu yang British sebut. Itu yang British janji dekat kita. Okey, sambung. Okey, tadi yang pembangunan wilayah pun samalah. Jadi bila kita dah tolong, kita tengok Sabah dan Sarawak kan miskin. Dulu lagi, sekarang pun kita nampak tak membangun sangat. Okey, dulu lagi teruk. Okey, jadi dengan penggabungan ini kita harap kita dapat membantu Sabah dan Sarawak. Okey. Lagi 5.3.
Ke ada Syahira lagi nak tambah? Ada? Tak ada. Okay. Next 5.3. 5.3. Reaksi tempatan dan negara terhadap pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada berbagai pihak. Terdapat pihak yang menerima baik cadangan pembentukan dan ada juga pihak yang menentang. Maknanya sesuatu nak dibentuk, ada pihak yang bersetuju dan ada pihak tak bersetuju untuk pembentukan Malaysia. Reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Dan reaksi negara jiran pula daripada Indonesia, Filipina dan Thailand. Reaksi tempatan. Persekutuan Tanah Melayu. Pasalnya, rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya Persekutuan Tanah Melayu ni menyokong 100% untuk Malaysia. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun wujud perbezaan dapat dalam melaksanakan. Maknanya macam ni, walaupun yang berbeza pendapat, mereka tetap setuju untuk membentuk Malaysia. Okey, betul Okey, jadi walaupun dekat penduduk Tanah Melayu ni, diorang memang 100% memang setuju. Tapi cara nak diorang nak setuju, cara nak melaksanakannya tu diorang ada banyak pendapat lah. Contoh macam kalau PAS. PAS dia nak merdeka cara lain. Dia nak macam 100%. Kita tak ada perjanjian apa. Kita tak ada perjanjian macam nak jaga kepentingan British ke. Contoh, dulu sekarang PAS lah, dulu Hizbul Islami, contoh. Okey, jadi tapi sebab waktu pilihan raya hari tu siapa yang menang? Barisan Nasional kan? Jadi diorang dah Barisan Nasional, Barisan Nasional. Jadi diorang dah sepakat, okey, kalau nak merdeka kena ada win-win situation. Maksudnya kita kena berlembut jugalah dengan British supaya kita dapat merdeka. Jadi kita kena bertolak ansur juga dengan diorang. So diorang boleh bagi kita merdeka dengan syarat diorang pun ada kepentingan juga dijaga dekat Tanah Melayu. Okey. Sama juga dengan reaksi negara jiran. Dengar jiran kat sebelah, lepas tu mulalah kan nak tercuit, ni geng-geng macam makcik bawang lah, netizen ni kan, ada je. Seorang terkena, seorang pun mulalah menyibuk. Macam tu lah. Itu ibarat ceritanya. Okey, sambung. Sarawak. Reaksi tempatan Sarawak. Dapat 3 reaksi yang diberikan oleh Sarawak. Yang pertama menyokong. Berjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman menyokong pembentukan. Sementara itu yang dipimpin oleh Datuk Bandar Haji Mustafa Kepimpinan Temenggung juga Harieng dan SCA turut menyokong Malaysia. Maknanya ada lebih kurang 3 pakatan ni dia menyokong untuk pembentukan Malaysia. Yang kedua, menentang. Pada tingkat awal, SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kalong Ningkai menentang cadangan pembentukan Malaysia. Yang ketiga, tentang kemudian menyokong. Pada peringkat awal, SNAP turut menentang cadangan pembentukan Malaysia. Walau Governor SANP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia, JSKM. Maknanya SNAP ini mulanya menentang, dia tak sokong pembentukan Malaysia. Namun selepas mendengar cadangan daripada JSKM, dia menyokong untuk melakukan Malaysia. Pada bulan Oktober 1962, Panas, NAP, Berdasar, SCA dan Perseka bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia. Parti Politik Sarawak menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963.
reaksi Sabah. Penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang. Ketika itu, Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan sistem perkhidmatan awam semakin baik. Penduduk pula bebas menjalankan kegiatan harian mereka. Kehadiran pasukan tentera British menjamin keselamatan mereka dan penduduk berpendapat bahawa ada keperluan untuk bergabung. Dia juga iaitu menyokong dan menentang. Menyokong menjelang pembentukan Malaysia terhadap parti politik utama di tubuh. Okey. Okey, jap. Okey, ada 4 sebab. Ada 4 sebab kenapa Sabah ni dia tak nak bergabung. Dalam ramai-ramai tu, okey, ada yang setuju, okey biasalah ada setuju ada tak setuju. Okey, tapi Sabah ni dia tak setuju sebab apa? Sebab dia dah situasi dia dah makin baik, dah makin pulih. Dia dah ada perhubungan awam dia makin baik. Okey, lagi apa? Okey, kegiatan perdagangan dia pun semakin berkembang. Okey, lepas tu penduduk pun bebas. Dia tak ada macam zaman Jepun dulu kena bunuh, kena apa ke kan? Tak ada, kena serang tak ada. So dia bebas menjalankan aktiviti. Kemudian kehadiran tentera British juga menjamin keselamatan penduduk. Maksudnya dia dah selesa dah. Walaupun British ada, tapi dia dah rasa selesa, dia dah rasa selamat dah. Dia tak rasa macam British tu menekan dia, menjajah dia, dia tak rasa. Dia lagi welcome British tu. Jadi dengan 4 sebab ni, kena ingat ni sebab. Jadi kalau soalan tanya apakah sebab-sebab yang menyebab yang berikan 4 alasan mengapa mengapa Sabah tidak menyokong kepada penggabungan Tanah Melayu. Okey. So 4 lah. Ataupun dia tak sebut lah 4. Dia cuma kata okey 8 markah. Bawah 8 markah dia sebut. Nyatakan 4. Huraikan 4 sebab. Okey. Jadi itulah sebab dia. Okey, jadi dia tak rasa lah. Okey, so dah rasa selesa, dah rasa selamat. Duduk diam-diam lah, tak payah gabung dah. Apa kepentingan yang dia dapat dengan menyertai Malaysia? Gagasan Malaysia kan? Okey, sambung. Reaksi Sabah menyokong yang pertama. Menjelang pembentukan Malaysia, terdapat parti politik utama di tubuh. Antaranya masalah UNKO, USNO, masuk Mormon dan Sabah Chinese Association (SCA). USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Okey, boleh sebut UNKO, USNO. UNKO, USNO, Shah. Shah Yahya. Parti politik di Sabah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sabah Alliance pada bulan Oktober 1962. Gabungan ini terdiri daripada UNKO, USNO, United Pasok, Mormogun, UPKO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Reaksi menentang carangan pembentukan Malaysia mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara bersaingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri Borneo yang merdeka. Kebanyakan penduduk di Sabah menganggap Tanah Melayu seperti terasing seperti Indonesia dan Filipina. Mereka mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa yang sama, antara Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur yang jauh juga Sabah dengan Kuala Lumpur yang jauh juga menimbulkan masalah. Disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di dunia membentuk Barisan Bersatu United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Kee Hui, pengerusi SPP, AM Azhari, Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephen, Wat Stephen daripada UNKO. Walau bagaimanapun, UNKO kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia.
Okay, so tadi kita dah tahu secara ringkas sebab apa diorang tak suka kan, kenapa alasan. Okay, so ini adalah reaksi penentangan daripada persatuan-persatuan lah. Okay, jadi diorang nak, sebenarnya diorang menuntut kemerdekaan secara berasingan. Maksudnya nak asing, bagi dia adalah negeri yang berasingan. Yelah tengok dia punya peta kan. Okey, Tanah Melayu macam mana? Okey, Sabah kat mana? Jauh kan? Okey, so dia anggap okey, dia nak kepulauan Borneo tu, Sabah, Sarawak kan? Filipina, dia nak kat situ. Okey. Dia nak macam negara dia sendirilah, kerajaan dia sendiri. Okey, sebab tu dia tak nak. Okey. Jadi dia lagi satu jarak yang jauh lah. Bila jarak yang jauh dulu tak ada kapal terbang yang macam senang nak mudahkan nak bergerak ke maksudnya kalau nak naik kapal terbang pun kos yang amat mahal. Jadi diorang risau nanti kalau nak berurusan apa pasal politik ke apa, susahlah, payah diorang nak menguruskan. Lepas tu takut lambat dapat information. Dulu yelah mana ada telefon, smartphone ke apa ke kan. Jadi diorang risau perkara tu. Diorang akan rasa terpinggir dan sebagainya. Okey, sambung. Reaksi Singapura. Pemimpin dan penduduk Singapura memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Yang pertama menyokong People Action Party PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Golongan pedagang dan pengusaha industri gula menyokong pembentukan Malaysia kerana membuka peluang pasaran lebih besar kepada industri mereka. Parti seperti Parti Buruh Singapura pada hakikatnya bersetuju tetapi menganggap gabungan ini sebagai satu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Yang kedua, menentang. Parti Rakyat Singapura menentang gagasan Malaysia. Barisan Sosialis juga menentang penggabungan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajahan baharu. Mereka mencadangkan supaya agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. Reaksi Brunei. Terdapat reaksi daripada penduduk Brunei terhadap pembentukan Malaysia. Yang pertama, menyokong. Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin mengalung-alungkan cadangan pembentukan Malaysia. Rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini. Namun itu, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Yang tentang Parti Brunei yang dipimpin oleh A.M. Azhari menentang cadangan tersebut kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak dan Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. A.M. Azhari mendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain itu, mereka juga tahu Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan itu. Rasanya cikgu pernah sebut dulu kan. Okay, sebab apa Brunei tak join? Sebabnya dia kaya. Dia kaya dengan hasil galian kan, minyak apa semua. Jadi bila dia kaya, dia takut nanti sebilangan besar tu kekayaan tu kenalah salurkan dekat negara kita. Dekat Tanah Melayu, Sabah, Sarawak kena agih-agihkan. Jadi akan kurang kekayaan tersebut. Okay. Lagi? Negara jiran. Negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand turut memberikan pelbagai reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi Indonesia. Peringkat awal. Rancangan pembentukan Malaysia, Kerajaan Indonesia menentang Muhammad Hatta iaitu Presiden Indonesia dan Subandrio masih luar mengalung-alungkan idea pembentukan Malaysia. Yang kedua, reaksi Filipina. Presiden Diosdado Panggang Macapagal di Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan British. Reaksi Thailand. Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di Aceh Tenggara.
Okey, jadi negara-negara jiran ni lebih kepada positif kan. Cumanya Filipina ni. Filipina sebab daripada dulu sebelum tu dia dengan Sabah termasuk di dalam dia satu grup. Okey, jadi bila Sabah ni ada perjanjian dengan British, Vaughan Overbeck ni dia jual konsesi tanah tu kepada British. Jadi Sabah tu dah termasuk di dalam British. Tapi diorang nak tuntut balik Sabah ni. Sebab tu yang peristiwa Lahad Datu tu berulang kembali. Sebab apa? Sebab dia rasa perjanjian dulu tu dia tak tahu sama ada dia tak tahu pasal perjanjian dulu ke apa. Tapi dia nak Sabah semula. Okey, yang peristiwa Lahad Datu tu. Okey. Okey, setakat ni dah 5.3. Ada apa-apa lagi? Ada siapa nak tanya? 5.3? Soalan daripada grup 5.3 sendiri, 5.3. Grup bab 5 sendiri ni pun boleh tanya. Ada yang tak jelas ke apa? Okey, setakat ni jelas? Alright. Next. 5.4. Saya. Okey. Okey, 5.4 ni dia bercakap tentang langkah pembentukan Malaysia. Okey, usul pembentukan Malaysia ni diorang usulkan dekat Dewan Rakyat pada 6 Oktober 1961. Okey, dalam meeting diorang ni diorang dapat sokongan majoriti ahli Dewan. Sekejap. Okey, dalam rangka pembentukan Malaysia ni diorang ceritakan rangka. Okey, yang first diorang mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat. Macam diorang datang kat Sabah, Sarawak. Lepas tu yang kedua penubuhan Jawatan Kuasa Kawan Malaysia JSKM. Yang ketiga referendum Singapura. Yang keempat rundingan London. Yang kelima Suruhanjaya Kobok. Dan yang keenam Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Jawatan Kuasa JAK. Okay. Dari segi lawatan ke negeri yang terlibat dalam Masyarakat 91, kita tengok siri lawatan tu pada Julai 1991 Tunku Abdul Rahman Putra Arahaj diorang pergi lawatan kat Sarawak dengan Brunei. Tujuan lawatan ni diorang pemimpin tu lepas tu diorang bincang tentang pembentukan Malaysia ni lah. Okey, pada Ogos 1962 Sarawak, pemimpin Sarawak ni diorang dah kat Tanah Melayu. Siapa pemimpin tu dah Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Baring, Donald Stephen dan Datu Harun untuk datang ke Tanah Melayu lah. Okey, pada November 1962, Tunku Abdul Rahman Putra Arahaj diorang datang balik kat Sarawak dan Sabah ni. Jawatan tu Dr. Burhanuddin Al-Hemi dan Kak Fah Baba. Lawatan diorang ni untuk dapat kesempatan dalam kalangan politik kita Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang perancangan Malaysia pada penduduk Sabah dan Sarawak. Betul ke? Itu dari segi lawatan lah. Okey, yang kedua jawatan setia kawan Malaysia JSKM. Lain jawatan kuasa setia Malaysia ni Solidarity Consultative Committee MSCC. SKM ni ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth kat Singapura pada 23 Julai 1961. Okay, JSKM ni diorang buat mesyuarat 4 kali. JSLton, Kuching,
Kuala Lumpur dan Singapura. Okey, tujuan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ni ada 5 tujuan kat situ kan. Nak saya baca? Boleh. Saya baca je lah. Satu, meyakinkan penduduk Sabah Sarawak tentang Malaysia. Yang kedua, menyediakan pembincangan bagi mendapat kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Yang ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Yang kelima, mengukur aktiviti penghebatan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Penghebahan ni dah mendedahkan pengembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran. Lepas tu diorang membangunkan projek pembangunan berkaitan tanah Melayu. Okey. JSK ni terdiri daripada wakil daripada tanah Melayu, Singapura, Sarawak. Okey, Donald Stephen dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dalam mesyuarat yang kedua, JSKM membuat keputusan untuk menyokong rancangan Malaysia ni. Okey, jadi salah satu sebabnya JSKM ni main peranan penting pembentukan Malaysia ni. Okey. Referendum Singapura. Okey, perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada Ogos 1990 hingga bulan September 1990 menghasilkan tujuan penyertaan Singapura dalam Malaysia. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal September 1990. Diorang menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum Singapura ni diorang dapat rakyat Singapura untuk gabung bentuk Malaysia. Tapi diorang ada syarat yang ditetapkan Singapura. Dengan keputusan referendum Singapura ni diorang membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Okay, yang ketiga, rundingan London. Pada bulan November 1991, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Okey, kedua-dua kerajaan ni diorang bertuju untuk menubuhkan Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, yang ketiga keempat, Suruhanjaya Kubok. Tim ni secara rasminya pada bulan 19 Januari 1992. Suruhanjaya Kubok ni diorang ada wakil dilantik oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Kubok dilantik menjadi pengerusi. Ahli Kubok ni terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Rafi dan Wong Pouni. Okey, Suruhanjaya ni dia dah buat 25 pusat rawatan, 2 pusat rawatan kat Sarawak, 15 pusat rawatan kat Sabah. Menjelang bulan Jun 1992, Suruhanjaya Kubok menyatakan laporan kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu antara laporan tersebut. Laporan diorang yang pertama, 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. 2 daripada 3 tu diorang sokong lah. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 dijadikan asas perlembagaan persekutuan yang baru. Yang ketiga, diorang mencadangkan kuasa autonomi iaitu kuasa pemerintahan dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah. Okey, muka-muka diorang boleh tengok satu-satu. Okey, yang akhir sekali, 5.4 ni ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Kenapa macam ada suara lain ni? Apa? Kenapa macam bising? Apa? Bising. Tu lah, saya tengah tunggu dia. Boleh tunggu tak?
tu Kementerian Kesihatan. Nak tunggu je ke nak jalan terus? Okey. Cikgu sambung. Cikgu ulas. Dulu. Okey. Langkah pembentukan Malaysia. Okey. Langkah pembentukan Malaysia ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Maksudnya 6 langkah ni bukannya langkah tu diorang buat lompat-lompat, tak ada. Benda ni macam kronologi. Dia step by step. Dia proses. Langkah ni adalah proses. Okay. Kalau soalan tanya, dia twist sikit. Dia tak sebut berikan atau huraikan langkah pembentukan Malaysia. Kalau dia twist sikit, soalan tanya, huraikan proses pembentukan Malaysia. Sama ke tak? Sama. Okey, jadi langkah-langkah atau cara dia atau proses dia adalah pertama tadi Cik Syahid kata ada siri lawatan ke negeri-negeri yang terlibat. Sebab bila nak jadi Malaysia ni, gagasan Malaysia bukan ada idea lah nak buat Malaysia. Tup-tup dah jadi. Tak ada. Sama juga dengan proses kejadian manusia. Daripada apa? Daripada apa? Air. Lepas tu embrio, zigot dulu ke embrio dulu ke kan? Tu dan seterusnya jadi bayi, jadi lahir jadi bayi, lepas tu manusia dan sebagainya. Sama lah juga dengan pembentukan Malaysia ni. Jadi pertama kena buat lawatan. So buat lawatan lah nak tunjuklah apa kepentingan. Lepas tu nak tunjuk siapa pemimpin-pemimpin yang terlibat. Supaya orang kenal, supaya pemimpin-pemimpin ni bersilaturahim. Sama-sama kenal, sama-sama dapat kata sepakat, dapat kenal hati budi. Okey, so lawatan yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman, dia buat lawatan ke Sarawak dengan Brunei. Lepas tu dia nak tinjau-tinjau lah. Lepas tu dia nak bertemu dengan pemimpin tempatan. Sebab apa? Sebab nak terangkan rancangan pembentukan Malaysia ni apa tujuannya. Jadi mungkin daripada dia punya mind setting, Sabah sebelum ni dia mind setting dia tak setuju sebab begini. Sebab apa? Sebab dia dah rasa selamat, secure, apa semua kan, comfort zone. Jadi lepas bertemu dia terlalu okey, kita nak Sabah Sarawak join sebab akan dapat kelebihan. So kelebihannya apa? Dia terangkan. Okey, so dia buat ke Sarawak dengan Brunei dulu sebab dia tahu Sarawak dengan Brunei dah bagi green light. Okey. Jadi Ogos 62 dia Sarawak dengan Sabah. Okey, kemudian pemimpin yang terlibat. So pemimpin yang terlibat adalah Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Okey. Kemudian tadi dah sebut, kemudian bila dah buat tinjauan, dah kenal dah pemimpin-pemimpin ni, jadi buatlah jawatan kuasa. Siapa yang terlibat? So jawatan kuasa ni ditubuhkan 23 Julai 1961, persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth. Ada 4 mesyuarat diadakan. Okey, tujuan dia sebab nak yakinkan penduduk Sabah dan Sarawak, sediakan ruang perbincangan, kumpul pandangan. Pandangan dia apa? Tadi kita dah dapat pandangan dia apa? Kenapa kan? So, bila kita dah dapat pandangan tu, senanglah kita nak counter balik. Apa yang dia boleh dapat. Okey. Sama lah macam kita nak jual produk kan. Orang tu tak nak. Siapa yang pernah jual produk? Korang kan kelas perniagaan kan? Okey, macam mana nak jual produk? So orang tu kata, tak payahlah. Saya dah cukup kurus. Sebab apa nak makan produk ni? Sebab apa pun nak makan produk tu? Sebab bukan kurus. Tujuannya adalah untuk kesihatan. Contoh suplemen, vitamin C untuk imunisasi badan. Contoh kan. Macam mana kita nak counter balik? Okey. Kemudian sebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Okey, kemudian
pupuk aktiviti penghebahan. So buatlah aktiviti, susun jadual buat aktiviti, pergi daerah mana kan, jumpa pemimpin tu pemimpin ni untuk cepatkan pembentukan Malaysia. Okey, kemudian referendum Singapura. Referendum ni macam mana? Referendum ni macam voting. Okey. So referendum ni dia macam dia rundingan, dia satu rundingan, lepas tu dia nak dapatkan persetujuan. Persetujuan tu dengan cara apa? So persetujuan tu adalah dengan cara voting. So diorang adalah macam buat borang ke, dulu macam kena pergi kaunter tu ke kaunter ni, okey, ataupun dia buat bancian. Okey. So pemimpin-pemimpin ni dia set up committee member. Macam nak pilihan raya, buat committee member, lepas tu pergi rumah ke rumah. Okey, buat, catat. Okey. Cik setuju tak kalau kita menyertai Malaysia? Contoh kan. Tapi Singapura, do you agree? Cakap English lah kot kan, ataupun cakap Cina. Do you agree to join Malaysia? What do we get? Dia sebutlah. Okay. So jadi daripada keputusan referendum menunjukkan persetujuan rakyat, sebab yang ni bukan antara pemimpin je, rakyat pun kena setuju juga nak menyertai. Okay. Kemudian pergi rundingan London. Rundingan London ni pembentukan Malaysia dan diadakan di London. Rundingan London ni tujuannya untuk apa? Sebab kita nak sebab kita di kita nak apa? Kita nak menggabungkan tu. Kita perlu juga mendapat mendapat reaksi penduduk. Reaksi penduduk tu. Lepas tu kemudian kita nak dapatkan pandangan daripada gubernur-gubernur British ni. Okey. Jadi diorang kata kalau nak gabungkan, kita buat Suruhanjaya Kobok. Sebab apa Suruhanjaya Kobok? Sebab dia punya pengurusi tu Lord Cobbett. Lord Lieutenant Cobbett nama penuh dia. Okey, manakala keahliannya daripada Sir Anthony Abel. Okey, dalam Suruhanjaya ni dia melawat sebanyak 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Jadi dalam kandungan laporan jaya Suruhanjaya Kobok tu 2/3. Memang ada yang tak setuju, tapi disebabkan 2/3 bermaksud apa? Majority. Kalau buat pecahan tu kan, jadikan 3. Okey, 2/3 tu besar nilai dia. Okey, ramai. Jadi tak apalah golongan minoriti kalau tak setuju, lantak P lah. Sebab ramai dah bersetuju untuk sepakat menyertai gagasan Malaysia. Okey, jadi dalam ni mencadangkan pemberian kuasa autonomi dan jaminan khas kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua-dua negeri berkenaan. Okey, inilah kelebihan yang Sabah Sarawak dapat. Sebab tu diorang ada perlembagaan Persekutuan Malaysia, lepas tu diorang pun ada perlembagaan Persekutuan Sabah Sarawak. Okey, jadi dalam ni dia kata kuasa autonomi, okey kita akan join tapi diberikan kuasa autonomi kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Maksudnya kelebihan dia takkan ditarik. Okey, lagi apa? Kebajikan dia pun takkan kita ketepikan. Okey. Kemudian wujudnya pembentukan jawatan kuasa antara kaum JAK. JAK ni nak rangka perlembagaan. Okey, beza kena tengok apa tujuan Suruhanjaya Kobok. Kobok untuk memantau, untuk mengambil berapa persen yang setuju terhadap pembentukan Malaysia. Okey, tu kat Sabah dan Sarawak. Tapi kalau pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan, JK tadi cikgu sebut jawatan kuasa antara kaum Okey, jawatan kuasa antara kerajaan dia ada untuk rangka perlembagaan. So bila dah bergabung mesti ada perlembagaan baru. Perlembagaan yang dipinda. Sebelum tu perlembagaan tanah Melayu. Tanah Melayu je. Dia tak cover yang Sabah dan Sarawak. Jadi perlembagaan persekutuan ni dia akan cover apa kepentingan dan keperluan Sabah dan Sarawak. Dia akan masukkan. So dipinda. Okay, so JAK melibatkan pelantikan Lord Lansdowne, lepas tu Tunku Abdul Razak Husin, Ketua Setiausaha Peguam Negeri dan seterusnya. Okey.
Jadi tindakan tersebut bertujuan menjamin hak lah. Jadi diorang rasa secure, selamat. Okey, walaupun kita bergabung tapi Tanah Melayu bukan conquer Sabah Sarawak. Tapi diberi kelebihan nak bantu mereka maju. Lepas tu dan pada masa yang sama, kepentingan mereka kita takkan ketepikan. Diorang akan dapat hak mereka juga. Okey, itu sebab diorang pun setuju. Okey, antara usul perkara berkaitan dengan Sarawak dan Sabah, Islam sebagai agama persekutuan Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak. Nampak? Sebab Sabah dan Sarawak dulu, dia negara dia majoriti bukan penduduk Islam. Jadi kita kena terima mereka juga. Okay. So kita tak jadikan Islam tu agama rasmi. Tapi selepas beberapa tahun kemudian baru Islam tu menjadi agama rasmi Malaysia. Okay, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan, bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi di Sabah dan Sarawak. Okay, nampak? Sebab apa? Sebab diorang bukan agama Islam. Kebanyakannya Kristian. Jadi bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi di Sabah dan Sarawak. Okey, pengekalan sistem pendidikan di bawah kuasa kerajaan persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Ia kekal di bawah kerajaan negeri sehingga pindaan oleh majlis negeri. Okey. Sistem pendidikan pun di bawah Sabah dan Sarawak. So tak ada lagi silibus yang betul-betul waktu ni. Sebanyak 24 kerusi Parlimen Malaysia diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal immigration. Kalau kita nak pergi Sarawak ke Sabah? Sabah kot. Dia ada kaunter khas. Kalau kita saja melawat, kita kena dapatkan visa visa tu. Sebab cikgu pernah pergi Sabah dulu, dia macam kena ada maksudnya dah lepas dekat airport tu kita tak boleh macam terus pergi hotel, tak ada. Dia macam kena ada satu port tu, satu kaunter dia sediakan, dia kena kita ambil chop sebagai visa pelawat. Itu ada beza dengan hal ehwal immigration kita. Kalau orang Sabah Sarawak masuk sini, boleh je kan. Okay. Next, 5.5. Eric Okay, setakat ni faham? Ada masalah tak? Jelas tak? Faham. Okay. Lima ada nak sambung? Siapa yang cover 5.5? Eric. Tapi dia tak ada. So kawan dia, ahli kumpulan, siapa yang akan cover? Sikit je 5.5 ni. .6? .6 tak ada? Okay, ataupun kita sambung nanti. Saya tu. Okay, 5.5. 5.5. Okay, sambung 5.5. 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 yang ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British buat Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Juli 1993 London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh JAK. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Intipati Perjanjian Malaysia. Yang pertama, tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1993. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet negeri. Memperuntukkan tempoh masa peralihan. Contohnya,
dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Kerusi Parlimen berikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 20 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Yang ketujuh, penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Indonesia membuat bantahan rasmi merupakan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. UTAN Setiausaha Agung PBB mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM pada 12 Ogos 1993 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Michael Moore, Duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Keputusan Malaysia sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1993. Dianggurkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat diisytiharkan pada 14 September 1963. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk dan Sabah menerima pembentukan Malaysia. Peristiwa pengisytiharan Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Kuala Lumpur yang Agung membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Sarawak. Datuk Abang Haji Opel Abang Sapi'i mengangkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Kir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri Sabah. Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah. Yang pertama, Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan. Ada soalan? Saya tak faham. Okey. So pada asalnya diorang cadangkan penubuhan Malaysia diberikan tarikh 31 Ogos 1963. Sebab apa 31 Ogos dipilih? Sebab nak bagi sama dengan kemerdekaan Tanah Melayu lah. Okey, Persatuan Tanah Melayu. Okey, dia pilih 31 Ogos. So tahun 63. Tapi dia ditangguhkan sebab laporan tu tak dapat disiapkan oleh PBB. So PBB lambat siap, jadi 14 September baru siap. Akhirnya pengisytiharan berlaku pada 16 September 1963. Yang inilah yang kita dapat cuti hari apa? 16 September cuti apa? Hari Malaysia. Yang lain tak boleh jawab ke? Ni Adam, Haikal. Hari Malaysia. Hari Malaysia. Hari Malaysia. Yang lain ni memang masih celik ke baring? Okey. Malaysia. Bagi tunjuk muka semua. Okey, jadi 16 September jangan dilupakan walaupun kita tak duduk Sabah Sarawak tapi sebab kita Malaysia. So satu Malaysia. Sebab tu tahun bila diperkenalkan 16 September ni? Waktu zaman siapa? Zaman Najib? Ya ke? Okey. Jadi tarikh tu diperkenalkan cuti. Kalau tak sebelum ni 16 September tak cuti pun. Sabah Sarawak ada cuti. Tapi disebabkan waktu ni tertubuhnya Malaysia, jadi kita kan Malaysia, satu Malaysia kan. Jadi kita dapat cuti jugalah 31. Kita dapat cuti 16 September 1993. Ada tak yang tarikh lahir 16 September? Anak cikgu 17 September. Cikgu doa sangat dia keluar 16 September kan. Anak cikgu sejarah mestilah nak tarikh yang bersejarah kan.
Tapi dia tak mau keluar 16 September. Dia duk tahan. 17 September pagi subuh tu baru dia nak keluar. Tengah malam tu dah sakit-sakit dah. Menahan sakit tapi dia tak mau keluar. Okay, itu anak nombor 4. Okay. So, peristiwa Periisytiharan Malaysia ni dekat Kuala Lumpur, Stadium Merdeka 1 Ogos, kes Sarawak, tarikh lain 16 September dengan Sabah. Okay. So 5.6 kita dah menghampiri waktu 11.50. Lepas ni siapa? Teacher Teacher Razia? Teacher. Oh, kalau teacher. Teacher buat apa? Telegram? Okay, ramai lagi yang tak join Telegram group Kalau kita join Telegram group boleh kita buat voice chat je ke apa ke kan? Diorang kata voice chat dia lagi jimat data. Tak nak tengok muka cikgu. Alalala. Engkau ni dengan rambut kau tu duk berkarat. Macam mana tu? Macam mana mandi wajib tu? Macam mana nak solat? Saya nak hitam kan. Saya punya yang boleh ni. Nak solat tu yang penting tu. Solat ke tak? Okay. So for the last, please open your camera. So ini termasuklah HIP. Highly Immersive Program. Nanti cakap dengan teacher. Cikgu Sheila pun guna bahasa Inggeris. So dia buat Highly Immersive Program dalam sejarah. So please open your camera. I want to screenshot this moment. Okay, mana? Cepat-cepat. Anis, Adam, Nisa, Idan, Aina, Haikal, Alia, Wan, Izani, Atira. Okay, now everyone. This is the luckiest one because you are you are joining this group. Cepat. Dapat berkah doa cikgu lagi. Mana? Haikal. Okay, Lisa. Okay. Yang perempuan cikgu faham nak pergi tarik tudung lah bagai kan. Okay, yang lelaki. Cepat on. Buka. Adam. Semua nak cari pot menarik kan. Sama macam anak lelaki cikgu tadi. Cikgu kata buka kamera. Daripada dia tak mana-mana tadi duduk belajar, lepas tu dandan pergi letak phone dekat dalam bilik. Okay, cepat. Wan. Kena cari pot cantik. Nama Wan. Lepas tu orang yang gambar kat profil tu perempuan. Haikal, dah mandi belum tu? Tengok tu dengan rambutnya, ya Allah. Gebang-gebang. Cepat Aina mana? Atira. Cepat. Nak ambil gambar. Kenangan ni PDPR. Orang lain nanti tahun-tahun akan datang tak ada macam ni tau. Pensel dia ada. Kalau itu dah tak ada dah kita buat Google Meet macam ni lagi dah kan. Amboi ada. Sarung lah selimut. Okay. Atira mana? Izani. Wan. Okay. Alia. Faster everyone. Hurry up. Okay, thank you. Okay. Izani. Atira. Where's Atira? Wan. Dia dah buka ke? Okay. Ready? Haikal. Ya, saya. Apa pasal dia tutup balik kamera? Oh, ya. Okay, cepat. Cantik-cantik. Okay, 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Tidak. Okay, kita tengok. Sekejap Okay, thank you everyone. Okay, link kehadiran dah isi dah? Belum. Tu, dekat tepi tu, dekat chat tu cikgu bagi. Alright, okay. Thank you for joining. Okay.